Chị ơi. Chị ơi có một là gì? Tepi ya bang. Boleh tengok balik kontainer pun habis anyuk tu. Kontainer anyuk tu. Ini kontainer jalan sendiri ni, tak ada orang ni. Lori pun dah sampai dah dekat pagar apa tangga buka pintu tu kan. Tangga nak kata naik pintu tu naik lori. Saya lagi duduk dalam lori, duduk kat luar tadi tengok lipan banyak sangat. Risau juga dengan lipan, saya lagi duduk dalam lori. Itu tu nak keluar tak boleh. Aduh, karu. Kawan-kawan semua, kita tidak menafikan bahawa apa bencana yang berlaku dalam dunia ini, kalau nak disebutkan bencana paling dahsyat, ada orang kata bencana taufan, ada orang kata yang paling dahsyat puting beliung, ada orang kata bencana paling dahsyat gempa bumi. Tapi kalau nak diikutkan bencana paling dahsyat, paling membunuh sekali adalah banjir. Sebab daripada banjir ini, dia boleh menyebabkan atau mengakibatkan banyak lagi kerosakan-kerosakan yang lain. Boleh menyebabkan kehilangan nyawa, boleh menyebabkan kemusnahan harta benda dan alam sekitar, boleh menyebabkan datang penyakit, berjangkit penyakit kulit, datang keracunan makanan, kencing tikus. Banyak tuan-tuan, dia punya kerosakan, kemusnahan yang bakal berlaku. Juga sistem jaringan pun rosak, elektrik, jalan raya, jambatan roboh, semua boleh berlaku dalam sekelip mata sahaja akibat daripada banjir ini. Namun dalam masa yang sama perlu kita ketahui juga, selain banjir ini juga diakibatkan ataupun berpunca daripada setengah di kalangan kita yang mungkin mengabaikan perintah Allah, mungkin ada di kalangan kita yang mengabaikan perintah Allah. Yang keduanya adalah mungkin kerana cara layanan kita terhadap alam, mungkin cara kita menyantuni alam dengan cara yang tidak sepatutnya, menyebabkan semua fenomena atau kejadian ini boleh berlaku. Tuan-tuan semua, apa maksud banjir? Ini supaya kita fahamlah ya. Banjir ni apa sebenarnya? Banjir ni adalah limpahan air yang keluar dari tebing sungai ataupun keluar daripada tasik ataupun yang ianya keluar daripada sistem perparitan. Yang mana ia mungkin disebabkan oleh halangan pada saluran ataupun air pasang ataupun pencairan ais ataupun hujan yang lebat. Tidak akan datang satu musibah itu melainkan dengan izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, buat semua rakan-rakan penonton, mungkin ada di kalangan anda yang sedang dalam musibah banjir ataupun dalam musibah apa sahaja, kita doakan senantiasa dalam keadaan sabar, redha dan senantiasa ikuti apa yang telah pun dimaklumkan oleh pihak kerajaan ataupun pihak berkuasa, senantiasa patuhi. Dan juga dalam masa yang sama, ingat setiap apa musibah yang Allah Ta'ala datangkan, doalah pada Allah moga kita beroleh dua perkara. Apakah dua perkara tersebut? Pertama sekali, kita berdoa moga musibah yang datang ini adalah sebagai jalan Allah nak mengangkat darjat kita, Allah angkat darjat kita, Allah sayang kita semua. Dan yang keduanya, sebab Allah nak menghapuskan dosa-dosa kita. Allah nak hapuskan dosa-dosa kita dengan apa? Dengan kesabaran kita, ketabahan kita, doa yang tak pernah henti-henti senantiasa kawan-kawan. Insya-Allah, ya memang perit, memang pahit nak menerima keadaan ini, tapi percayalah, yakinlah, di sebalik musibah ada rahmah, di sebalik musibah ada kasih sayang Allah. Apakah hikmah dan apakah maksud di sebalik semua kejadian ini? Terlebih dahulu para penonton semua, kita kena ingat bahawa banjir ini ia begitu sinonim sekali dengan azab.
Kalau kita lihat dalam Al-Quran, sebagai contoh, dalam Quran ada 3 surah yang menceritakan berkaitan tentang banjir yang ianya merupakan satu azab. Kalau hujan lain, hujan diertikan dengan rahmat, diturunkan rezeki dan ada surahnya ataupun ada ayatnya. Tapi kalau banjir, banyak disebutkan dalam Quran, 3 surah ini berkait tentang azab, iaitu antaranya dalam surah Hud ayat 32 sampai ayat 49, surah Al-A'raf ayat 65 sampai ayat ke-72, surah Saba ayat 15 hingga ayat yang ke-16. Yang mana kalau kita tengok peristiwa banjir yang sangat terkenal dalam sejarah, yang memusnahkan, yang menenggelamkan banyak tempat, yang merosakkan banyak benda, iaitu peristiwa banjir besar yang berlaku di zaman Nabi Nuh alaihissalam, yang berlaku di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Dan selain daripada peristiwa banjir besar di zaman Nabi Nuh, iaitulah juga berlaku pada zaman kerajaan Sabak yang menyebabkan empangan Ma'rib tu pecah, tuan-tuan. Allah Ta'ala rakamkan di dalam Al-Quran, فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلِ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ. Sadaqallahul Azim. Allah Ta'ala berfirman, maka mereka berpaling ingkar, lalu kami hantarkan kepada mereka banjir yang membinasakan, dan kami gantikan 2 kumpulan kebun mereka yang subur itu dengan 2 kumpulan kebun yang berisi dengan pohon-pohon yang pahit buahnya dan pohon-pohon yang jarang berbuah, serta sedikit pohon-pohon bidara. Surah Saba ayat yang ke-16. Jadi kalau banjir ini sama ada banjir zaman Nabi Nuh ke, atau banjir di kerajaan ataupun zaman kerajaan Sabak yang menyebabkan empangan Ma'rib tu pecah sampai jadi banjir itu semua adalah berkait tentang azab. Sedangkan tuan-tuan, kalau hujan pula, ia digambarkan sebagai rahmat, kasih sayang ataupun berkat yang Allah Ta'ala turunkan. Dalam Quran Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa nazzalna minas samaa'i ma'an mubarakan fa'anbatna bihi jannatin wa habbal hasid. Sadaqallahul azim. Allah Ta'ala berfirman, dan juga kami telah menurunkan dari langit air hujan yang banyak faedahnya, yang berkat. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu pokok-pokok tanam-tanaman, buah-buahan dan biji-bijian yang dituai. Surah Qaf ayat yang ke-9. Jadi ayat ini menceritakan bahawa hujan pula ia merupakan satu rezeki, ianya merupakan satu bentuk keberkatan yang Allah Ta'ala turunkan daripada langit. Akan tetapi apa yang berlaku ini menyebabkan kita pun tertanya-tanya, adakah banjir, adakah kejadian ini semua disebabkan oleh azab semata-mata, ataupun ada berlakunya salah laku di kalangan kita manusia? Ni diakibatkan oleh tangan-tangan manusia sendiri. Begini,